Pengikut Yang Berhormat Kuala Selangor. Terima kasih Timbalan Yang Di-Pertua. Saya Kuala Selangor juga turut mahu berbahas atas perkara ini. Pertamanya, Menteri, saya ingin untuk benar-benar diberikan keyakinan bahawa Suruhanjaya Suhakam ini akan benar-benar dapat transition ataupun berubah menjadi, dahulunya disebut sebagai the toothless tiger, menjadi harimau yang benar-benar mampu mengaum. Ya, to be a truly apa yang dikatakan a tiger yang boleh mengaum dan bukan hanya a toothless one dengan izin. Lalu soalan pertama saya adalah di segi keanggotaan itu. Ramai sangat nampaknya Menteri, 20 orang anggota. Kita nak buat apa ni Menteri? Kalau benar-benar Suruhanjaya ini mau berfungsi, maka saya kira 5 dan 7. 5 hingga 7 anggota, tapi mereka mesti merupakan full time, penuh masa, diberikan satu remuneration yang menasabah, ya, dari sudut kelayakan mereka, inclusion kriteria mereka, syarat-syarat mereka, kriteria mereka itu saya kira adalah sangat penting. Janganlah sampai 20 macam nak kenduri pula Menteri. Saya kira 5 hingga 7 full timers yang memberikan tumpuan penuh, bukan berjumpa ya beberapa periodikal masa begitu saja, ya, tapi mereka adalah penuh masa memberikan tumpuan. Itu pertama yang saya kira sangat penting, keanggotaan Suhakam itu diperketatkan, diperkukuhkan, diperkasakan. Benar-benar mereka yang layak kita pilih. Kedua, saya kira atas perkara mungkin juga the big picture, Menteri, adalah rekomendasi. Rekomendasi ataupun dapatan-dapatan Suhakam ni dulunya tak pernah pun dibentang. Sekarang ini diletak dan sejak kerajaan Madani ini diizinkan untuk dibahas. Saya juga mau lanjutkan lagi, ya, pemberkasaan Suhakam ini bukan hanya boleh dibahas, tapi saya mau lihat rekomendasi itu akhirnya siapa yang turut ataupun yang melangsungkan pelaksanaannya. Itu perlu saya kira dijawab, dan pindaan ini perlu memuatkan dan meyakinkan kita bahawa sebuah Suruhanjaya Suhakam ini mesti punya apa yang dikatakan sebagai power, ya, apapunlah sifatnya. Mungkin executive power itu mungkin tidak sampai ke situ, tetapi adalah penting untuk setelah dibentangkan di sini ada lanjutan tindakan dan dipastikan perkara itu. Saya kira sangat mustahak, ya, dan saya kira juga kita perlu sedikit membuat benchmarking dalam jurisdiksi negara-negara lain. Bagaimana satu oversight commission seperti Suhakam ini dapat benar-benar berfungsi dan dapatan-dapatan mereka itu diturut, ya, diambil tindakan, bukan saja dibahas, tetapi bagaimana ia berakhir dengan tindakan. Ketiganya, Menteri Yang Di-Pertua, adalah persoalan apa yang dikatakan di sini sebagai dalam Seksyen 4 ini, kuasa Suhakam dalam menjalankan fungsinya. Saya dapat melihat ada sikit pindaan tentang mereka boleh membuat lawatan dan ditambah lawatan di tempat-tempat, ya, dan apanya ni di institusi dan tempat-tempat lain. Saya kira itu adalah menasabah. Satu masa dahulu, kalau tidak silap saya, perbetulkan saya kalau saya silap, seorang ahli parlimen boleh membuat lawatan kepada penjara. Tolong semak kalau saya silap. Ya, dan mereka tidak perlu pun memberi notis. Tapi kalau begini, memang saya tahu ada keperluan untuk memberi notis, tetapi kalau setelah diberi notis awal, maka yang dipamer dan diperagakan itu adalah semuanya baik. Maka mustahak untuk kita perhatikan, ya, sementara Suruhanjaya ni boleh membuat lawatan, jangan sampai lawatan itu adalah satu yang stage manage dengan izin, ya, dan diberi dan diperaga dan dipamerkan, ya, dan hanya yang baik-baik. Jadi itu satu perkara yang saya mau lihat. Apakah ada, iya, sahabat saya Daman Sarah. Izinkan saya, Tuan Speaker. Saya dengar perbahasan daripada Yang Berhormat berkaitan dengan perlu untuk kita mengukuhkan keyakinan di dalam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia melalui pindaan yang dicadangkan ini. Saya hendak membawa satu perkara ke perhatian Menteri. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada seksyen baru di bawah 10A dan 10B,
Disebut di situ kuasa diberikan kepada menteri untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai tata laku ataupun apa yang disebut sebagai satu tata laku yang hendak dipatuhi oleh anggota Suruhanjaya, yang tata laku yang mana perlu disiarkan dalam warta. So there is a code of conduct dengan izin yang akan diwujudkan oleh menteri. Yang pentingnya kemudian kita ada tribunal penyiasatan 10B, dan di sini cukup jelas bahawa sekiranya satu tribunal penyiasatan diwujudkan, dan 5 menyatakan sebegini, jika satu penyiasatan dimulakan berkenaan dengan pelanggaran tata laku yang dikatakan telah dilakukan oleh seorang anggota, atas syur Perdana Menteri boleh mengantung anggota Suruhanjaya itu daripada menjalankan fungsinya sehingga tribunal siasatan membuat dapatannya. So ada kuasa di sini untuk menggantung beliau. Tapi apa yang penting adalah peruntukan 8. Apabila selesai penyiasatan, jika penyiasatan mendapati terdapat satu pelanggaran, di situ disebut tribunal hendaklah mengusulkan kepada Perdana Menteri supaya anggota Suruhanjaya itu dipecat daripada menjadi anggota Suruhanjaya, atau jika tribunal mendapati tiada pelanggaran, maka penyiasatan hendak menggugurkan perkara itu. Jadi di sini pertama kita belum ada code of conduct tersebut. Tata laku itu masih belum diwujudkan. Dan dalam keadaan sekiranya ia diwujudkan, nampaknya hanya satu hukuman tindakan yang boleh dibawa. Sekiranya ada pelanggaran, walaupun pelanggaran itu berkaitan dengan perkara-perkara yang formal ataupun perkara-perkara yang boleh disebut sebagai tidak begitu serius, tapi hanya satu hukuman yang dibenarkan, iaitu seseorang Pesuruhjaya itu perlu dipecat daripada menjadi anggota Suruhanjaya yang disebutkan itu. Jadi saya nak tanya pandangan yang berhormat sahabat saya, adakah ini satu perkara yang harus dihalusi oleh timbalan menteri yang yang hadir, dan adakah perkara ini dapat kita melihat kembali supaya kita ada ruang untuk membuat keputusan memandangkan apa yang dikatakan sebagai breach yang telah pun berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Damansara. Saya sebenarnya memang dalam noktah saya untuk menyinggung perkara itu, tapi telah secara lebih baik dibentangkan oleh Damansara dan saya mahu menteri menjawab. Mungkin noktah terakhir saya, kerana saya sudah kehabisan waktu, adalah menyinggung persoalan pelantikan seorang ketua Pesuruhjaya Kanak-Kanak dan 2 orang Pesuruhjaya Kanak-Kanak yang sebagai pindaan itu. Saya kira mungkin menteri boleh menerangkan bahawa sebenarnya di bawah Akta Kanak-Kanak kita punya Suruhanjaya sudah. We already have a commission for them particularly dedicated. Jadi saya tidak nampak besar perkara ini. Walaupun mereka mungkin boleh menjadi salah seorang daripada 7 anggota yang saya cadangkan itu penuh masa, tapi kita punya Akta Kanak-Kanak yang telah pun tidak silap saya satu Suruhanjaya sedang dalam bikinan, dalam penggubalan, dalam pembinaan, maka ia tidaklah sebegitu mustahak untuk mereka menjadi salah seorang daripada Pesuruhjaya itu. Tambahan kalau kita meletakkan peranan Pesuruhjaya itu kita perkasakan dan tidaklah seramai 20 orang macam mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Terima kasih Yang di-Pertua atas peluang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya jemput